Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, so ini adalah sambungan daripada soalan sebelum ini, iaitu kita sambungkan untuk soalan 11. Okey, here we go. Jadi dalam soalan ini kita diberi expression yang ini dan telah pun diberi dia punya partial fraction dia. Okey, so jadi untuk mula-mula ini kita diminta untuk menentukan apakah nilai pemalar bagi A, B dan C. Ini macam biasa, kamu try to solve this part, saya tidak akan tunjukkan. Dan apabila kita telah pun memperoleh nilai A, B dan C, kita akan try to solve this integral. Okey, so jadi untuk yang mula-mula ini, nilai A, B dan C adalah seperti berikut. Berhati-hati ketika melakukan pengiraan. A itu 3, B itu 2, C itu 0 dan kita akan dapati nilai ungkapan tersebut adalah berbentuk yang ini apabila kita masukkan A, B dan C itu, ya. So jadi first part settle. The second part kita akan selesaikan yang bahagian ini. Okey, dan of course kita akan menggunakan kembangan ini kan. Jadi kita akan integratekan yang ini dan juga yang ini. So, jadi sebenarnya apabila kita daripada sini, kita telah pun memperoleh bentuk ini, of course kita akan pakai yang ini. And kita akan integratekan ini dan juga yang ini. Satu persatu. So, as you can see here, ini adalah penyelesaian dia untuk setiap yang berikut. 1 dan juga 2. Tetapi kalau kamu lihat dengan berhati-hati, this part should be okay. Ini biasa sahaja, iaitu penglibatan ln dekat sini. Hati-hati kat sini. Cumanya dekat sini kamu kena hati-hati. Okey, sebab dekat sini kita akan menggunakan rumus ini untuk menyelesaikannya. So jadi oleh sebab kita perhatikan apabila kita differentiate yang bawah ini, kita akan dapat 4x, betul? Dapat 4x. Jadi, tetapi kita punya dekat atas ini 2x. Hasil kita 4x. Tetapi yang ada dekat sini 2x. Jadi, kita kena modifykan dia. Jadi, in order to get 2x, 4x ini kena darabkan dengan 1/2. Nampak tak? Sebab itulah kamu nampak 1/2 tu dekat sini. Clear? Okey, ini adalah cara dia apabila kita menggunakan rumus ini. Cuma ada satu peringatan yang saya hendak bagi tahu apabila menggunakan rumus ini. Nampak tak tadi saya katakan saya darabkan dengan 1/2 kan? Kita tak kisah nak darabkan dengan apa. Mengikut kesesuaian. Nak darabkan 1/2 ke, 1/10 ke, nak darabkan dengan 5 ke, nak darabkan dengan 10 ke, tak kisah. Right? Tetapi nak darab dengan apa itu, kamu kena darabkan dengan suatu nombor sahaja. Tidak boleh darabkan dengan sebarang variable. Katakan kamu nak darabkan dengan 1/2x. Tidak boleh. Okey? Careful dekat situ. Hanya boleh darab atau bahagilah ya, dengan nombor sahaja. Tidak boleh melibatkan sebarang variable in order to get apa yang ada dekat numerator tu kan. Kita nak dia sama, jadi kita nak darabkan dengan something. Something tu mesti didarab hanya dengan nombor. Clear? Okey, so dekat situ adalah penjelasan dia. Kamu guna root ini, pergi sini, akan dapat yang ini. Macam tu lah lebih kurang. Okey, so kita belajar yang itu. Sebab kita dah ada rumus yang ini. So kita memang dah tahu kan, ini boleh kita guna pakai, maka kita guna je lah. So macam tu. So that is why dekat sini settle, dekat sini pakai rumus dapat yang ini, maka kita punya hasil adalah seperti berikut. Clear? Okey, itu adalah soalan nombor 11. Now we go to our next question, iaitu yang ini pula, masih lagi partial fraction. Express ini dalam bentuk pecahan separa, partial fraction. Lepas tu selesaikan dia. So macam ni lah. So, sebelum kita nak selesaikan partial fraction, saya pernah bincangkan tentang perkara ini. Kena tengok-tengok dulu ungkapan apa yang ada ini.
Kalau kamu perhatikan ungkapan yang ada ini, untuk numerator yang atas, kuasa tertinggi bagi X adalah X kuasa 3, betul? Dan kalau kamu lihat untuk denominator, even kalau kamu kembangkan faktor tersebut, kamu akan dapati kuasa tertinggi bagi yang bawah juga adalah X kuasa 3. Setuju? Oleh sebab dia sama, maka kita tak boleh buat partial fraction terlebih dahulu. Kena apply the long division. Okay? So, here we go. This is our long division. Macam ni. Right? So, dari sini kita dah boleh pecahkan dia menjadi yang ini. Nampak So, dari sini kamu susun satu persatu. Kamu tengok dekat sini. Ini cara yang boleh kita gunakan. Hati-hati dekat sini. Ya. So, jadi bila sampai sini, maka kita dah akan dapat ungkapan yang paling bawah tu, which is this part. Yang ini. Dan kita akan integratekan ini dengan yang inilah. Macam itulah lebih kurang. Ya. Yang ni kemudian lah. Cumanya, sebelum kita nak integratekan tu, bahagian partial fraction ini kita kena settlekan dululah. Yang ini kan, kena settlekan dulu. Jadi, kamu perhatikan dekat sini, ini adalah kembangan bagi partial fraction berkenaan. Di mana dekat sini ada repeated linear. Repeated linear adalah dekat bahagian sini. Lepas tu, ini adalah faktor yang lain lah. Yang lain, C. Ya, sebab itu kita ada A, B dan C. Hati-hati ya, sebab kita deal dengan repeated linear kat sini. Kamu kena hati-hati dekat sini supaya jangan tersilap. So, jadi in short, katakan kita dapat jawapan ya. A tu adalah -1, B tu adalah 1, C tu adalah 2. Jadi, kita straight away, kita dah boleh dapat dia punya partial fraction punya ungkapan dia. So, from here, kita akan ganti semula ke atas. And we are going to integrate satu persatu. Macam ni lah. Macam yang ini. Yang ni ya. So, jadi apabila kamu integratekan yang satu ini tak ada masalah lah. Yang ini okey kan. Dapat X. Cuma yang ini dia melibatkan ln. Hati-hati kat situ. Yang ini. Dan yang ini juga dia melibatkan ln yang ini. Tapi ini bukan ln ya. Ini kamu kena integratekan seperti biasa. Seolah-olah kamu nak integratekan X tambah 1 negatif 2. Macam itulah. Ya? So, macam tu. Hanya dua saja bahagian yang ada ln. Satu lagi tu integrate seperti biasa. Dan kamu susun semula. Kamu nampak ini ada ln kan. So, kamu susun semula mengikut ln punya law. Ya? Jadi, kamu akan dapati hasil dia. Kita dapat kumpulkan ln tu sebagai yang inilah. Ini sebagai jawapan akhir kita. Boleh? Yang paling ringkas lah dalam bentuk yang macam ni. Boleh ya? Okey, itu adalah nombor 12. Now kita pergi kepada soalan seterusnya. To integrate the following expression. Yang ni ya. So, macam ni kita buat. So, jadi mungkin ada beberapa cara yang boleh kamu sesuaikan untuk selesaikan yang ini. Cuma dekat sini kita akan pakai ln punya properties again. Kita akan turunkan dua ni ya. Dua ni turunkan ke sebelah supaya dia lebih jelas. So, jadi kita akan dapat yang ini. So, from here baru kita gerak. Boleh tak? Okey, dari sini kita akan apply the by parts punya method ya. By parts integration. So, jadi by parts punya integration, ingat ada L, I, A, T, E. Jadi, ini apa? Ini adalah L. Ini apa? Ini adalah A. Yang mana sampai dulu? L sampai dulu. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan U yang melibatkan ln tadi itulah. Yang dV adalah yang X tu. Nampak So, harap ingat yang itu. Jadi, saya susun dia U sama dengan 2/3 ln X. Macam ni. Ataupun kalau kamu nak buat, kamu tak nak pertimbangkan 2/3 pun tak apa. Kamu letakkan 2/3 ni kat sebelah. Kamu hanya pakai ln X pun boleh. Ya, terpulang pada kamu lah. So, itu adalah variasi untuk penyelesaian. Yang penting, U ni melibatkan ln, dV ni yang melibatkan algebra tu. Yang melibatkan polinomial. Ya, X tu ya. Boleh? Yang ini kena clear dulu. Okay. So, jadi apabila kita dah ada yang ini, maka kita akan
masukkan semua nilai itu ke dalam sini. So dari sini kita guna ni, kita guna yang ni. So macam tu lah. 3 info ni penting lah. So kita masukkan semua seperti yang kamu nampak kat sini dan akhirnya kamu akan dapat jawapan. Seperti yang kamu nampak ni lah ya. So ini samalah ni, yang saya tandakan ini adalah yang semua ni. Ni kat sini. Ya. So akhirnya kamu akan dapat jawapan seperti yang saya tunjukkan dekat situ. Boleh ya? So sila lakukan kamu punya pengiraan secara berhati-hati supaya untuk mengelakkan kesilapan. Okey, itu adalah soalan 13. Soalan 14 adalah yang ini. Dia kata by using integration by part, dia terangkan find yang ini. Alright? And apabila kita sebut integration by part, of course kita akan menggunakan rumus ini macam biasalah. So now the matter of what is u and what is dv. Kalau kamu lihat solution yang saya tunjukkan dekat sini, kamu nampak tak u ni saya pilih x kuasa 2. Padahal dalam soalan x kuasa 3, betul tak? Nampak kan? Dan cuba tengok dv saya pula, saya pilih macam ni. Kenapa saya buat macam ni? Kenapa saya tak ambil u sama dengan x kuasa 3 terus? Kan? Saya pecahkan dia. So maksud dia saya pecahkan x kuasa 3 tu sebagai macam ni lah. Saya pecahkan x kuasa 3 tu sebagai x kuasa 2 darab x. Lepas tu darabkan dengan 1 tolak 3x kuasa 2 1/2. Macam ni kan? Kan? So di mana saya akan pertimbangkan ini sebagai u dan ini sebagai dv. Nampak kan? Kenapa saya tak ambil u sama dengan x kuasa 3 tu? Okay? Sebabnya, kalau saya ambil u sebagai x kuasa 3, dv saya apa? Okay, let's say saya ambil u sama dengan x kuasa 3. Memang saya boleh dapat du dx sama dengan seterusnya lah. Kita boleh cuba kan? Tapi what is dv? Maka dv kita akan ambil apa? Kita akan pertimbangkan 1 tolak 1 dv kita akan jadi square root of 1 tolak 3x kuasa 2 kan? Betul tak? Di mana kita untuk dapatkan v, kita akan integratekan yang ini. Betul? 1 tolak 3x kuasa 2 dx lah. Macam ni kan? So, cara ni susah. Cara ni susah sebab dia akan melibatkan trigo substitution. Ya? Sebab bila kita sebut trigo substitution, kamu tengok balik ya, apa tu trigo substitution dalam handout. So, bila dia melibatkan trigo substitution, maknanya kita akan menggunakan penggantian trigo yang melibatkan macam ni, yang melibatkan x sama dengan a per b sin theta dan juga penggunaan cos kuasa 2 theta sama dengan 1 tolak sin kuasa 2 theta. Benda-benda macam ni. So, maknanya kita kena convertkan daripada x kepada theta. And then, kita akan patah balik, convert balik theta kepada x untuk hanya menyelesaikan ini saja. Nampak tak? So, dia akan menjadi semakin sukar apabila kita cuba macam ni. So, ada tak cara lain? So, sebab itulah kita come out dengan alternatif punya cara. Jangan buat straight away dv kita sebagai ini. Kita cuba nak elakkan. Tapi kalau kamu nak guna juga penggantian trigo, iaitu trigo substitution, tak ada masalah. Ya, boleh juga. Ya, itu adalah pilihan kamu lah. Kalau nak cuba, boleh cuba. Ya, tidak ada silap apa-apanya kat situ. Still boleh. Still betul lah. Okay, now kita fokuskan kepada kita punya alternatif. What we so called alternative. So, kita buat macam ni. Dan dv kita macam ni. Bila dv kita macam tu, jadi apabila kita nak integratekan dia, memang bukan senang lah. Memang bukan perkara yang mudah juga. Kita menggunakan substitution method. Kita baru je guna by part. Tengah-tengah ni kita guna substitution method just for the sake untuk selesaikan integration bahagian ini sahaja. Tapi substitution method kita dah familiar. Compare to trigo substitution yang melibatkan theta sebagainya kan. So better kita attempt for this kind of approach. Boleh?
So look here, apabila kita guna substitution method, so kita buat macam biasa lah. Yang ini macam biasa kan. So ini, jadikan ini U dan sebagainya. Kamu boleh lihat kat sini ya, di mana last kali, cuba kamu tengok, kita nak buat apa sebenarnya. Kita hanya deal dengan integration U kuasa 1/2 sahaja. Agak mudah kan dekat situ. And finally kita akan dapat inilah selepas kita buat simplification dan sebagainya. Nampak kan? Jadi itulah dia alasan kenapa kita attempt untuk buat macam ni. So kita break into bahagi kecil lagi. Kita tak nak deal dengan X kuasa 3 pasal kita nak mengelakkan yang ini. So macam tu. Okay. Lepas tu, kalau kamu ada cara lain, then should be okay. So boleh cuba juga ya. So apabila kamu teruskan juga kat sini, jadi kita akan jumpa yang inilah. Bila kita teruskan, kita gunakan rumus integration by part. Kamu masuk satu-satu, kita akan dapati yang ini. Bila sampai sini, kita ada masalah lagi. Still tak boleh selesaikan. We need again to apply the substitution method again. Macam tu. Ya, nampak macam teruk sikit kan? Tapi tak apalah. Kita cubalah. Ya, as long as kita clear dengan apa yang kita buat, then should be okay. Macam tu ya. So, second time substitution method kita apply dalam kita punya penyelesaian. Teruskan macam biasa. Dan dekat bawah ini kamu lihat. Ni saya agak panjang ya. Yang kat sini. Ini dia. Ini untuk substitution for the second time tau. Ini adalah cara kita yang akan bantu bahagian sini. Kamu permudahkan seperti mana yang kamu nampak kat sini kan. Simplification dan sebagainya. Last kali kita akan dapat yang ini. Tak apalah. So buat sesatu dan kita masukkan balik. Bila dah dapat jawapan ni, kita masukkan semula dekat kita punya kat atas tu. Sesatu. And finally you are getting this. Yang ini. Okay. So yang inilah. Ini kamu kena buat hati-hati ya. Adalah dia punya pengiraan dia. Ya. Ini saya terus bagi jawapan. Last kali jawapan kamu akan dapat yang ini. Tapi yang ini kamu masukkan macam biasa je. Sebenarnya kalau kamu nak ringkaskan lagi, nak simplifykan lagi pun boleh juga. Sebab ada soalan, ini is an open question. Soalan ini tidak menyatakan apa-apa. Cuba tengok soalan. Dia hanya suruh by using integration by part, find yang ini. Is an open question. Tetapi kalau tiba-tiba dia ubah soalan, find ini in factor form. Dia lain tau. In factor form, kamu kena, factor form ni maksud dia kena jadi macam ni. Kalau factor form, ini bukan factor form yang sebenar ya. Ini bukan factor form yang sebenar. Sebab dia ada macam ni. Dia ada ini factor, fine, tak apa. Dua factor yang berbeza ni tak apa. Tetapi dia ada pemalar, ada dua pemalar. Yang ni tak boleh. So maksud dia kalau pemalar ni dia kena satu je. Contoh kalau katakan kita buat sedikit pengiraan. Contohnya kita dapat pemalar tu dapat kita kumpulkan satu je. Contohnya negatif A katakan. Saya tak tahu A tu apa. Tapi katakan lepas tu ada factor kat sini, ada factor kat sini, lepas tu plus C. Ini factor form. Clear? Tapi yang ini bukan lagi factor form sebab dia ada masalah dekat sini. Clear? So jadi itu sebagai panduan. Kalau soalan itu meminta give your answer in factor form. So you should know the factor form tu bentuk ni macam mana. So bentuk ni macam ni. Ada satu pemalar, ada factor dia. So macam tu. Boleh? Okay, good. Now kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan 15. Iaitu find the possible values of A such that yang itu. Dia dah bagi dah pun semua tu should be okay. Boleh ni? So maknanya kita integratekan both side. Seperti biasa. Integrate this part macam biasa. Then kita akan dapatlah. Cuma dekat sebelah kanan ini kena hati-hatilah ya. Sebab sebelah kanan ini kalau kamu lihat. Dia ada, kita buat macam ni. Kita pecahkan dua. Satu yang ini iaitu S kuasa 4 per S kuasa 2. Satu lagi tambah S kuasa 2 bahagi S kuasa 2. Macam tu. So sebab itulah kamu dapat ini. Nampak ya? S kuasa 2 tambah 1.
So, itu cara kita buat. So, jadi proses integration berlangsung seperti biasa, as you can see here. And kamu masukkan semua nilai-nilai, masukkan sini, masukkan ke dalam sini dan sebagainya. Lepas tu ada sedikit pengiraan lah, algebraic manipulation dekat sini. This part, careful. Okay. And finally, kat bawah kamu akan dapati jawapan dia. Dua nilai A yang kita perolehi. Okay guys? Alright. So, itu adalah soalan nombor 15. Now, kita pergi kepada soalan 16. Okay. Soalan 16, dia melibatkan piecewise function. Macam tu. Yeah. So, jadi dekat sini, dia suruh kita mencari ini. Daripada negatif 3 hingga 4 for the given fx. Tapi dia beri kita piecewise function. Jadi dekat sini kamu kena berhati-hati. So kita mungkin boleh buat satu simple diagram dekat sini. Yang ini simple diagram. Kita lihat soalan ini dia ada 4 dengan negatif 3. Betul? So kita letak dulu 4 dengan negatif 3 kat situ. Then by looking at the piecewise function, cuba tengok apakah another x value yang ada. So another x value yang ada adalah, kalau kamu perasan, 2 dan juga negatif 2. Betul tak? So bila ada another value pada domain piecewise function, parkingkan dia dekat diagram simple kita ni. Letak dulu. So macam ni ya. So jadi maknanya kita ada negatif 3 as a whole semua sekali, negatif 2, 2 dan 4. Dan sebenarnya untuk pengiraan ini daripada negatif 3 ke 4 is a combination of negatif 2 sampai 3 tambah negatif 2 sampai 2 tambah 2 sampai 4. Ada 3 integration yang terlibat sebenarnya untuk mendapatkan ini. Clear tak yang tu? Right? So sebab itulah kamu nampak dekat blok sini 1, 2, 3. Kamu dapat? Ya? Nampak ya? Selang dia adalah mengikut selang ini. Negatif 3, 2, negatif 2, 2 dan 4. Setiap satunya. Nampak ya? So, now, bila sampai ke sini, the biggest question is, which function yang sepatutnya kita substitute dekat sini? Ini kita nak tahu. Dia punya selang kita dah tahu. Tapi function dia kena merujuk kepada sini. Okey, kita pergi kepada yang kita pergi kepada yang kedua dulu. Ini dengan ini dulu ya. Yang pertama saya explain last kali. Okey. Untuk yang ini, kamu tengok function ini sebenarnya kita memilih 2 kuasa X. Kenapa? Sebab kita tengok selang ini. Antara negatif 2 dengan 2, tengok selang dekat sini, betul tak? Exactly dekat situ. Maka sebab itulah kita ambil yang ini sebagai pilihan fx kita. Yang ini. Clear? Okey. Done. Settle. Untuk yang ini pula, apabila kamu melihat yang ini 2 hingga 4, kamu refer pada yang ini, agaknya dia fx yang mana satu yang akan menjadi pilihan kita. So boleh tak yang ini? Tak boleh kan? Sebab nilai yang pertama itu, nilai x tu lebih kecil daripada negatif 2. It is not possible. Yang ini pula boleh tak ambil? So yang tak boleh. Yang kedua tu boleh tak? Tak boleh juga. Kan? Dia tak sesuai. Jadi satu-satunya yang sesuai adalah yang ini. Nilai x tu lebih besar dan sama dengan 2. Then okey, sebagai contoh, kalau kita ambil satu contoh antara 2 dengan 4, nilai tu adalah 3, betul tak? 3 tu boleh parking kat mana? Boleh parking dekat sini tak? Tak boleh. Boleh parking kat sini tak? Tak boleh. Sini boleh? Yes. Sebab itu ambil ini. Boleh? Okey. Ini settle. Okey. Yang nombor 1 ni pula, apabila kamu
melihat yang ini, nampak selang ni antara negatif 3, negatif 2. Okey, apa satu nilai yang possible dekat sini? Ambil nilai tengah lah. Katakan nilai tu adalah negatif 1. Now, ask yourself, negatif 1 boleh parking kat mana? Kat sini. Ini. Negatif 1. Boleh dekat sini? Tak boleh. Boleh dekat sini? Tak boleh. Dekat sini? Yes, dekat sini boleh. Sebab itulah pilihan kita adalah yang ada modulus tu. Nampak So, ini. Tetapi, modulus kita tak suka. Nak integration modulus, tak boleh. So, modulus tu pula kena pecahkan lagi berdasarkan dia punya definition. So, ingat semula. So, saya tinggalkan negatif yang 2 ni saya tinggalkan keluar kejap. Saya ambil yang ini yang ini. Jadi, by using the definition, kita dapat yang ini, betul? Ini the basic definition untuk nilai mutlak kan? Yang modulus tu nilai mutlak lah. So, jadi, bila tengok yang ini, kamu nak pilih yang mana satu? Yang ini ke yang ini? Apabila kita nak pilih yang mana satu, kamu kena tengok selang. Kena tengok selang lah. Yang mana satu agaknya yang lebih bersesuaian dengan itu. Kamu tengok ini, selang ini. Selang ini adalah negatif 3 hingga 2. Negatif 3 hingga negatif 2 kan? Kalau by looking at yang ini, yang mana satu yang lebih sesuai? In comparison dengan piecewise function ini. Kamu tengok. Sesuai tak kita ambil yang ini? Tak sesuai kan? Tak sesuai. So, ini adalah sesuai. Based on selang yang diberi tu. Negatif 3 dan negatif 2. So, sebab itulah ini kita ambil pertimbangan sebagai pilihan function kita. Sebab itu kita ada yang ini. Boleh? Itu cara macam mana kita pilih. Okay, now kita dah pilih dah the correct function. Ini betul, ini betul, ini pun betul. Bila dah pilih semua, tak ada masalah. Kita integrate seperti biasa. Alright, ini should be okay, tak ada issue. Ini ni pakai rumus ya. Ni pakai rumus, ingat ini pakai yang formula ni lah, yang formula macam mana? Yang ni kalau AX macam ni kan. Kita dapat AX over ln A darab ddx untuk X tu lah. Macam tu. So, guna yang ini untuk untuk dapatkan jawapan yang ini. Boleh tak? Lepas tu, yang ini tak ada isu. Macam biasa, dia melibatkan ln dan akhirnya kamu dapat jawapan. Macam ni. Right? Okay, settle yang tu. Sebab soalan ini, the tricky part bukan dekat sini. The tricky part adalah how you choose the correct F. Part ini. Kalau kita pilih salah kat situ, the whole thing is salah lah. So, try to avoid this thing. Kita kena justifikan satu-satu. Benda-benda macam ni. Okay, now kita pergi kepada soalan nombor 17. 17 ini, by using the substitution, telah pun diberi kat sini, show that jawapan akhir kita adalah seperti berikut. Kita guna substitution. So, macam biasalah ya. Substitution, dia telah pun diberi, makna idea ini kita diberi. Maka of course, the basic thing adalah kita nak dapatkan du dx. Lepas tu kita akan modify lah. Here and there. Asalkan yang ini yang kita buat ini akan bantu kita dekat sini. Buatlah macam mana sekalipun. Boleh tak? Ikut kesesuaian lah. So, jadi kamu boleh tengok solution dekat sini macam mana kita buat. Nampak macam agak panjang kan? Tapi kita kena buat macam tu lah untuk selesaikan semua sekali. So, it begins dengan sini. Kamu pergi sini. Cuba tengok line by line. Saya buat macam mana. So, if you have another alternative how to shorten the solution, should be okay. Should be good. Gitu Jadi, kamu boleh lihat sampailah peringkat di mana kita dapat yang ini. Dapat yang ini kan. So, bila sampai sini, kita jadi mudah lah. Bila kita nak integrate kan, kita dapat yang ini. Right?
Okey, so sekarang ni kamu perhatikan saya buat penukaran bagi nilai-nilai ini. Ya, nilai ini asal dia, nilai dia adalah satu, ini asal dia 1/2 kan. Lepas tu yang belah atas ni asalnya ini adalah nilai dia 2. Tetapi ingat 2 dengan 1/2 ini kalau ungkapan dekat sini adalah dalam sebutan X, tetapi ungkapan sini dalam sebutan U. So maknanya kalau kamu nak menggunakan 1/2 dengan 2 ini boleh, tapi kamu kena gantikan semula. Ini yang X ni U ni kamu kena gantikan dengan yang ini. Semua sekali. Ini pun kena gantikan dengan sini, ini pun kena gantikan dengan sini. So jadi ungkapan tu nampak macam lebih panjang lagi. Takut buat kesilapan. So jadi might as well saya convertkan terus. Convertkan daripada X kepada U. Ini plug in dekat sini. Settle. Right? So kamu cuba, kamu akan dapati jawapan tu adalah seperti yang diminta dalam soalan untuk ditunjukkan. Okey, kita pergi kepada soalan 18. 18 ini, by using the substitution yang ini, show that kita dapat ini. Okey, so jadi supposedly kita dapat tunjuk lah, cuma kamu kena berhati-hati. So seperti biasa, apabila kita diberi yang ini, idea kita adalah kita nak buat dx du. Macam itulah. Bukan dia du. Sebab ini melibatkan ln. Oh, dia susah sikit. So, tunggu. Yang ini kita cuba modify dulu. Modify dulu untuk kita dapatkan u dalam sebutan something. Kan kita biasa buat substitution, kan u dalam sebutan something kan? Tapi sekarang ni x dalam sebutan u. Dah pelik pula. So, jadikan u dalam sebutan x. So, kena manipulate sikit. So, sebab itulah kita buat sedikit perubahan. Dekat sini, this is our first line. Cuba tengok cara saya buat macam mana. Saya dapat ungkapkan u dalam sebutan x. Betul tak? Itu lebih mudah. So, macam tu. So, jadi semua ini kita buat, termasuklah yang warna biru tu kita buat untuk membantu kita menyelesaikan yang ini. So, yang ini kira okey. Lepas tu cuma kamu kena hati-hati sebab soalan yang asal tu, kamu tengok sini soalan ni, dia ada yang ini tau. Nampak tak? So, kadang-kadang bentuk-bentuk macam ni lebih sesuai kita ubah siap-siap dalam bentuk yang ini. Dan kita buatlah something supaya dia nampak lagi cantik. Sebagaimana yang kamu nampak dekat sini kan. Cuba tengok. Cuba kamu tengok. Saya buat apa? Nampak tak? Sampai sini, kamu perasan tak? Saya dah dapat bentuk cantik sebenarnya. Macam tu. Jadi tak ada konflik kat situ. Jadi apabila kita dah sampai tingkat sini, tibalah masanya bahagian yang belah sini, bantu kat sini, substitute mana-mana yang sesuai. Dan simplifykan dia lah. Apa-apa semua tu. Kat sini. So, kamu boleh lihat ya. Macam mana kita susun elok-elok supaya dia memudahkan kita dari segi pengiraan. Right? So, jadi apabila sampai ke peringkat sini, kita dah secure dah. Sebab kita akan integratekan dua bahagian sahaja, iaitu 1 dan juga 2 per u. Ada ln kat sini kan. So, jadi macam tu lah. Cuma untuk soalan ini, saya nak mengekalkan pengiraan saya seterusnya dengan menggunakan variable u. Jadi, kalau saya nak guna variable u, maka nilai selang saya ni kena ubahlah. Yang asal dia apa? Yang asal dia adalah ln set 3 dengan ln 3, betul tak? So, saya nak convertkan dia. Bila saya convertkan dia, ini saya terangkan cara macam mana nak convertkan. Ini penulisan dia. Ini adalah untuk yang ni pula. Ada 2 So, untuk ln 3, kita dapat 7. Untuk ln set 3, kita dapat 1. Kita buat conversion. So, ini pun kamu kena berhati-hati takut tersilap. So, kalau kamu worried pasal ini, jangan guna cara ini. Kamu boleh gantikan u dengan x. Gantikan u dengan x. Tak ada masalah.
Right? So kalau kamu nak gantilah, mana X? Ni dia. Ini X dia kan. Kamu gantikan dekat bawah tu. Cuma dia ada U lagi. So jadi tak berapa sesuai. Dekat mana yang boleh sesuai? So dalam hal ini tak payahlah. Mungkin kamu lebih sesuai, tukarkan U lah. Kamu kekalkan U kat sini. Jangan ganti kepada X. Ya? Cuma kamu punya nilai kat sini kamu kena ubah lah. Dia jadi 1 dan 7. So bila kamu masukkan 1, 7, baru kamu dapat benda yang kita perlukan. Okay guys, so sampai situ dahulu teaching video untuk kali ini. See you in the next video. Thanks for watching.